Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Ekor harimau sejati. Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Ekor harimau sejati. Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Okey, baik. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersama kita pada petang ni seorang yang orang kata apa, dalam arena bola sepak semua orang kenal, iaitu saudara Khairil Muhaimin, kan, pemain bola sepak profesional. Jadi boleh kita kenal-kenal petang ni, boleh cerita sedikit tentang latar belakang saudara Min. Okay, Assalamualaikum semua. Wahai sahabat-sahabat semua.
Harap semuanya kekal di rumah dalam musim-musim lockdown ni dan jaga diri masing-masing. Okey, pertama sekali saya nak kenalkan diri saya. Saya Muhammad Khairin Muhammad bin Zamri. Lahir di Kedah, tinggal di Jalan Datuk Komar dan sikit sebanyak tentang latar belakang saya. Saya mula bersekolah di sekolah rendah, sekolah Iskandar dan sekolah menengah Syed Muhammad Al-Bukhari. Dan selepas tamat pengajian, saya buat satu keputusan untuk meneruskan kerjaya dalam bidang bola sepak. Di waktu umur 18 tahun, saya telah menceburi dalam bidang sukan ini bersama pasukan senior pasukan Kedah. Okay, dan apa yang paling menarik sekali, saya bermain di Kedah dalam jangka masa dalam 10 tahun macam tu lah. Okay, baik. Jadi kira orang kata anak jati Kedah lah tak? Sekolah pun sekolah kita satu sekolah kan? Cuma saya senior dah. Okey, jadi sepanjang kerjaya saudara Min, sepanjang kerjaya Min, apa yang paling orang kata titik-titik manis sepanjang kerjaya Min bergelar pemain bola sepak? Saya rasa semua orang tahu mana yang penyokong Tega pasukan Kedah ni mesti tahu kita menjuarai Piala Double Treble daripada musim 2007-2008. Kita merangkul 6 cup dalam 2 tahun berturut-turut dan sudah pasti saya rasa rekod tu belum dipecahkan oleh mana-mana pasukan dan itu adalah membuat satu kebanggaan untuk rakyat Kedah dan terutama sekali untuk saya lah. Bagi saya itu yang istimewa sekali lah. Baik. Jadi kalau kita tengok Min lebih kurang 10 tahun bersama pasukan Kedah kan, 2015 baru pindah ke Negeri Sembilan, betul tak? Betul. Okey, jadi sepanjang 10 tahun di Kedah kan, menjuarai Double Treble Cup. So kecederaan yang dialami oleh Min, adakah ia membuatkan patah semangat untuk terus bersukan? Okey, dalam bola sepak ni kecederaan memang tak boleh lari lah kan, bergantung kepada nasib seseorang pemain sama ada mengalami injury yang serius ataupun injury yang boleh dikatakan ringan-ringan lah. Macam saya dikategorikan sebagai injury yang serius dan pada tahun 2009, 2008 saya rasa, 2010 saya kena first ACL yang pertama, ligamen putus dan itu adalah pengalaman perit lah bagi saya untuk seorang pemain. Mana-mana pemain pun akan merasakan benda yang sama dan untuk bangkit daripada kecederaan tu memang sukar lah bagi seorang pemain untuk kembali dalam prestasi yang terbaik. Dan apa yang membuatkan saya lebih semangat untuk kembali adalah sesuatu minat kita dalam bola sepak yang mana kita buat sebagai pekerjaan kita ataupun sebagai sumber pendapatan kita. So kita kena teruskan dan waktu tu umur pun masih muda lagi orang kata, dan alhamdulillah dengan recovery yang baik, dengan semangat dan tidak putus asa, support daripada family semua, saya boleh bermain lagi lah sampai sekarang, alhamdulillah. Baik. Okey, ada soalan yang kadang-kadang kita tengok bila Min bermain, bila bermain di atas padang, kadang-kadang kita tengok defend pihak lawan tu banyak import. Jadi memang saiz badan mereka memang besar, memang tegak. Jadi untuk kita bersaing dengan kita badan yang kecil ni, macam mana teknik-teknik dia tu?
Itu bergantung kepada individu lah, bergantung pada mana-mana pemain. Tapi bagi saya sendiri, macam saya diterapkan oleh semangat daripada ayah saya, dan dia memberi kata-kata, dia memberi perangsang, dia memberi semangat yang membuatkan diri saya berani untuk mencabar ataupun kita untuk berhadapan dengan pemain-pemain asing ni ya. Dan memang agak sukar kita nak kita nak bertanding dengan pasukan yang ada import yang strong, defend, especially defend lah, yang import yang negro ke besar kan. So dari situ kita kena ambil keberanian lah. Kita kena anggap kita footballer, dia pun footballer, dia ada 2 kaki, kita pun ada 2 kaki. So kita kena give all out lah, kita kena buat apa yang termampu. Game by game kita akan nampak, kita akan selesa, kita akan sesuaikan diri dengan permainan mereka. Dan masa kita pun ada import, so kita ambil pengalaman yang apa ada daripada pemain import dan sedikit sebanyak membantu lah pemain-pemain tempatan ni untuk kita dalam training. Kita dah fight dengan pemain import ni, kita tahu sedikit sebanyak dan kita ambil pengalaman lah dari situ. Baik. Okey, ada soalan daripada Encik Suhaimi Hanafi. Okey, siapa yang banyak mendorong Abang Min dalam karya ataupun kejayaan sebagai pemain bola sepak? Okay, mula-mula sekali bila saya naik dalam professional footballer ni, orang pertama adalah ayah saya sendiri. Dan masa tu saya nak cerita sikit lah, waktu tu masa di sekolah Iskandar, itu umur saya dalam sekolah rendah lah. Dan kasut pertama saya adalah kasut, orang tahu lah, kasut orang kampung dulu, kasut toyo lah orang panggil kan. So, Buat toyo. So, dari situ baba saya panggil ayah saya panggil baba. Dia support saya, dia beli kasut. Walaupun lives kita masa tu agak sederhana, tapi dari situ kita nampak pengorbanan seorang ayah untuk seorang anak kan. So sedikit sebanyak benda tu kita bersemangat, kita jadi lebih seronok nak bermain dengan adanya semangat daripada mak ayah masa tu. Dan sampaikan ke sekarang, saya masih mengharapkan semangat baba dan arwah mak saya. Dan tak lupa juga abang saya yang banyak support lah dari dulu sampai sekarang. Okey, boleh tahu tak apa saudara Min ada berapa beradik? Tiga. Tiga beradik. Tiga, seorang adik perempuan, seorang abang sulung. Okey, baik. Jadi Min yang nombor 2 lah. Okey, ada lagi soalan ni. Cik Awal Rozali. Dia bertanya, Min main mana sekarang? Lah ni main dengan PJ City, Petaling Jaya City. Ya. Okey, kemudian ada lagi soalan. Siapa idola Abang Min dalam kejayaan sebagai pemain bola sepak? Okay, first mula-mula saya di akademi bola sepak waktu sekolah menengah, akademi bola sepak. Kita orang tinggal dekat stadium. Geng-geng akademi tinggal kat stadium lah. Masa tu setiap petang kita akan tengok geng-geng senior training. Nama-nama besar masa tu adalah Marcos Magno, Akmal Riza. Dan dari situ saya tengok training, saya tengok game by game. Saya tengok Akmal Riza adalah pemain yang terbaik lah. Dari situ pemain tempatan saya rasa dia yang terbaik masa tu. Dan saya minat dengan dia dan saya anggap dia sebagai idola dalam bola sepak lah. Okey. Akmal Riza. Dekmal, Akmal Riza. Dekmal. Okey, baik. Ada yang tanya, player pilihan Min menentang Vietnam nanti. Siapakah player pilihan Min lah Malaysia nak menentang Vietnam ni? Okay, sekarang kita tahu pemain-pemain baru banyak dalam pasukan dan pemain pilihan sudah tentu di bahagian striker, sebab tanpa striker, tanpa skor gol kita takkan menang perlawanan.
dan saya mengharapkan siapa-siapa pun diletakkan sebagai penyerang, Mak Yo ataupun Syafiq Ahmad ataupun Paula, bagi yang terbaik lah. Bagi saya pilihan pemain tak ada lah, tapi di bahagian serangan saya anggap itu sebagai satu pilihan sebab dalam tim bahagian serangan adalah penting untuk kita menang perlawanan dan semua overall bagi saya adalah penting, tapi kalau ditanya pilihan bahagian attacking lah pilihan. Okey, tu banyak peminat-peminat Abang Min tu yang kata Min is a legend. Saya Danish Khan sangat meminati skill abang dalam permainan bola sepak kan. Jadi pemain yang tak boleh lupa gol masa Kedah menentang Selangor. Gol Min tu. Kan yang final ke? Yang Final. Tengah sekali dengan sekali dengan Marlon lah. Tu yang itulah gol tu yang kalau tengok pun tak jemu. Okey, jadi ada yang bertanya apa perancangan Min 10 tahun akan datang? Okey, buat masa sekarang saya fokuskan dulu kepada kerjaya saya dengan pasukan baru dan selagi saya mampu bermain, saya akan teruskan fokus dengan tim-tim yang baru. Even satu hari nanti kalau ada rezeki balik ke Kedah semula. Dan untuk 10 tahun akan datang, kita tak tahu, perancangan Allah kita tak tahu, tapi apa yang kita buat, kita berusaha dalam apa-apa bidang pun kita kena usaha lah. Dan 10 tahun akan datang mungkin saya akan jadi coach, kita tak tahu, tapi mungkin kalau ada rezeki jadi coach Kedah ataupun coach di negeri-negeri lain. Tapi apa pun saya akan terlibat dalam bola sepak jugalah, insya-Allah. Sebab orang kata daripada kecil kan darah bola sepak tu mengalir dalam badan tak? Okey, jadi ada yang tanya, umur Abang Min berapa sekarang ni? Muda lagi tak? Umur? Muda lagi. 34 lah. 34? Muda lagi tu. Kan? Boleh lagi. Kan? Selagi kita stamina kita kuat, tak ada masalah. Okey. Jadi ketika Min berada di luar negara, contoh kita nak fight dengan, contoh baru ni kita nak fight dengan UAE. Min pernah bermain lawan dengan kelab-kelab di luar kan. Jadi susah tak untuk kita nak komunikasi. Kadang kita kalau Kedah lawan Perlis, Kedah lawan, kita boleh dengar, woi bola tu pergi dekat mana ada. So bila lawan dengan pihak lawan yang kita pun tak tahu dia cakap apa. So macam mana tu kenangan tu? Okey, macam tapi kalau diikutkan dalam language bola sepak ni, overall kita menggunakan perkataan yang sama, macam attack, macam shoot, macam mungkin Arab, mungkin macam Cina tu kita tak tahu lah kan. Tapi kebanyakan language bola sepak adalah sama kan. Walaupun pemain import yang datang dalam trial ke ataupun datang dalam pasukan baru, kebanyakan semua mereka tahu. Mereka tahu language bola sepak, apa yang akan cakap defend, man on, long ball, semua basic dalam bola sepak kita guna perkataan yang sama kan. Tapi untuk kita bermain kat luar ni, itu lantak dia kan. Tapi yang penting yang kita faham dan kita fight lah, kita dalam padang ni kita dah tak cakap lah, kita ikut taktikal lah dan kita nak menang game tu lah. Tu lah. Okey. Soalan cepu emas. Sekiranya lah saudara Min tak bermain bola sepak, apakah kerjaya Abang Min? Tak tahu nak cakap lah, tapi saya habiskan hidup saya ni memang dengan bola sepak kan. Bila dalam sekolah rendah ke, bila dah kenal bola sepak ni, setiap hari, setiap minggu boleh dikatakan. Dulu kat Kedah ni orang kata ada liga haram lah, main lig dari pagi sampai ke petang kan. Lig kampung. Memang confirm turun lah. Sebelum main bola ni pun memang confirm turun. Benda tu memang dah jadi
dah jadi sebati lah, mungkin dah jadi sebahagian daripada hidup saya kan. Mungkin Tuhan dah takdirkan untuk bermain bola sepak kan. Tapi bila dah kat sekolah semua tu, kita fikir bola sepak kan. Kita fokus lah, kita kena betul-betul fokus sebab kita dah suka benda ni, kita kena ambil sebagai satu kejayaan. Okey, baik. Jadi itulah, kalau ada juga yang tanya tak nak kau main dengan Kedah balik. Okay, tu soalan memang ramai orang tanya kan. Tapi dia bergantung kepada nasib lah. Setiap pemain anak kelahiran Kedah akan bermain untuk pasukan negeri masing-masing. Dan mungkin nasib saya mungkin tak menjebelahi untuk saya beraksi bersama pasukan kesayangan saya sendiri. Dan mungkin juga rezeki saya juga dekat luar, penghijrahan saya dekat luar tu mungkin ada hikmah kan. So saya ambil benda tu sebagai satu hikmah ataupun satu perancangan Tuhan untuk saya. Dan of course lah, macam saya pun masih berharap untuk balik kembali semula bermain bersama pasukan Kedah kan. Sebab itu adalah pasukan negeri kelahiran saya sendiri, di mana saya bermula, banyak kenangan kat sana. Dan mungkin insya-Allah satu hari nanti saya akan balik kembali kalau ada rezeki. Okey, baik. Selain pada sukan bola sepak, selain pada pasukan bola sepak, apa yang sukan yang Min minat selain pada bola sepak? Sukan ke apa? Hobi ke sukan? Sukan. Selain tu sukan banyak, pemotoran. Saudara Azlan pun tahu geng kaki kereta ni, dia tahu. mungkin saya minat dari segi sukan pemotoran lah, contohnya macam motor lah, macam kereta kan. Tapi selain daripada bola, mungkin saya minat dalam badminton. Mungkin itu bukan satu ni lah, tapi mungkin satu kalau tak main bola sepak lah. Okey, jadi ada tak pesanan untuk adik-adik yang mana ada adik-adik yang di luar sana nak jadi pemain bola sepak? Okey, pesanan untuk adik-adik semua, apa yang paling penting adalah restu ibu bapa kan. Tanpa restu ataupun doa mereka, kita takkan berjaya, kita takkan senang ataupun perjalanan tu smooth lah orang kata kan. Dan apa yang paling penting kita adalah kena fokus lah. Kita kena fokus, kita kena tahu apa yang kita minat. Kita kena betul-betul yakin dengan apa yang kita buat. Jangan fikir orang apa semua. Kalau fikir benda tu nak main bola sepak, buat cara nak main bola sepak. Jangan malas, jangan ambil mudah benda tu. So benda tu akan jadi terbawa-bawa. Kalau kita berusaha, kita all out dalam apa-apa bidang, kita usaha, kita berdoa, insya-Allah mungkin itu adalah satu perjalanan hidup yang baru bermula kan. Kalau dengan kita bersungguh-sungguh, kita fokus, kita minta izin, restu dua apa itulah. Okey, baik. Ada lagi soalan daripada adik Rabiatul Adawiyah. Okey, dia tanya bagaimana Abang Min mengurus masa Abang Min dengan bermain bola dan juga masa untuk diri sendiri atau masa dengan keluarga. Dia kata macam mana Abang Min menguruskan masa dengan keluarga dan juga bola sepak? Bola ni dia habis kuat, dia pagi training 2 jam, lepas tu relax, lepas tu petang 2 jam pula. Tapi kalau ditanya mana-mana player pun 2 jam tu macam kerja macam separuh hari ke dia masuk pukul 8 pukul 4 dia punya letih lah kan. Tapi itulah, kita kena disiplin lah sikit lah. Macam kita kena organize waktu tidur kita kena sesuaikan dengan apa yang kita buat lah. Macam kita training pagi, kita properly rest, lepas tu petang tu, itu dah mungkin dah jadi kebiasaan lah bagi saya kan. Tambah sekarang saya dah ada family, mungkin saya ada komitmen yang lebih dengan 2 anak, dan kita kena sesuaikan diri lah. Mana-mana manusia pun dia akan tahu dia punya
kondisi badan dan untuk sesuaikan sesuatu benda lah. Okey. Jadi untuk adik-adik yang sedang menonton di luar sana boleh klik link di bawah ni lah untuk ECJ dan juga penyertaan. Okey, adik-adik boleh klik link ECJ di bawah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan Abang Min. Sekolah pun main bola sampai ke sekarang pun masih bermain bola kan. Jadi apa orang kata memang tak dia orang tanya adakah Min mencuba di posisi lain selain daripada striker dalam tim? Tahu lah, tapi setakat sekarang saya sepanjang karier saya dalam bola sepak, saya tak pernah lagi main defend lah kan. Cuma di bahagian serangan tu mungkin kelebihan saya, mungkin itu apa yang Tuhan bagi, dan mungkin kelemahan banyak juga, tapi kelemahan mungkin saya tak boleh bermain di bahagian defend, bergantung kepada seorang player lah. Tapi apa yang ada pada diri saya dapat tahu macam kita boleh tahu kita lebih yakin di bahagian serangan, so coach pun boleh nilai lah. Kita kena jujur dengan coach lah kan. Okey, baik, ada yang tanya link di mana. Okey, link di pin message tu. Okey, kemudian apa nama Abang Min sekarang ni bermain di PJ City kan. So coach mana sekarang ni? Coach untuk PJ City sekarang adalah P Maniam. Saya pernah bermain dengan dia di bawah ni lah, di bawah Coach Maniam waktu 2016 ataupun 2016 dengan ARCFC. Dan mungkin ini dia mungkin dah kenal dengan saya kan. So jadi saya cuba contact dia untuk dengan PJ City, cuba nasihat sana dia kata okey lah, kita bincang lah untuk ni. So saya buat pilihan untuk bermain bersama pasukan PJ City lah tahun ni. Okey, baik. Apa nama? Ada kebanyakan orang sambil bermain bola sepak dia orang buat bisnes kan, sampingan. Macam Abang Min, adakah Abang Min menjalankan sebarang bisnes sekarang ni? Ada sikit-sikit lah, tapi semua diuruskan oleh isteri saya sendiri, dan tak ada masa saudara Lan. Sebab kita memang 100% footballer punya. Mungkin lepas ni bila kita dah tak main bola, baru kita akan buat apa yang bisnes kecil-kecil ke, bisnes apa-apa yang patut lah. Buat masa sekarang tak ada lagi. Alright. Ada tanya soalan daripada Cik Tun. Okey. COVID-19, apakah cabaran utama sebagai pemain bola sepak? Macam Abang Min mengendalikan cabaran ni? Okay, untuk COVID ni memang susah untuk pasukan bola sepak kat seluruh Malaysia ni, memang susah. Saya rasa kat seluruh dunia pun menghadapi benda yang sama kan. Dari segi pengurusan keuangan, memang betul-betul drop, memang betul-betul makan kos untuk pengurusan. Sebabnya bila setiap kali game ditangguh ataupun sesuatu perlawanan tu tak boleh penyokong datang ke stadium, so akan sedikit sebanyak benda tu akan bajet untuk tim tu memang agak struggle lah kan. Sebab tu, dan kita boleh lihat masalah pembayaran gaji ada dalam satu-satu tim pasukan di Liga Malaysia ni. Dan untuk player pula memang susah, sebab macam 2 tahun ni kita tengok itu hari lockdown sampai 3 bulan tahun lepas. So kita buat training hanya dalam talian. So bila nak compete balik dalam latihan untuk 3 bulan lepas tu memang berbeza lah. Kalau padang dengan dalam talian, just untuk dalam talian ni kita boleh buat dalam strength, dalam kondisi upper body, tapi untuk padang berbeza. So ambil masa pula dari situ. Dan cabaran yang kedua adalah dari segi penginapan. Kita pergi travel ke mana-mana, kita akan buat swab almost dalam seminggu tu 2 kali. Dan
kita kena pemantauan daripada pasukan, ke mana kita pergi, apa semua. Benda tu jadi macam terhad kan, dan risiko juga untuk family apabila kita pergi training. Kita tahu kita sama ada dijangkiti ataupun tidak, dan tiba-tiba kita balik virus tu ke family. So benda tu risiko yang agak membimbangkan bagi saya lah, dan agak susah juga lah dalam untuk menghadapi musim COVID ni lah. Okey, ada yang tanya agak-agak pada usia berapa Abang Min bercadang untuk bersara? Oh, dia bertanya ada usia berapa Abang Min nak bersara? Soalan daripada Cipun Razak. Okey. Cikgu. Agak-agak usia berapa? Pada usia berapa Abang Min nak bersara, dia bertanya. Dan juga kecederaan Abang Min sudah pulih 100% ke? Okay, untuk mana-mana yang belum mengetahui, Cipul Razak ni adalah cikgu ataupun jurulatih kepada saya di Sabah. Waktu tu kita bermain di MSSK di Sabah dan kita menang champion di Sabah waktu tu di bawah kendalian Cikgu Pun. Cikgu Pun yang masa tu mengajar di sekolah kolej lah. Assalamualaikum cikgu. Okey, sihat lah. Okey, untuk ceritakan sikit untuk karier bersara ni mungkin tak terlintas lagi lah kan, sebab selagi kita mampu, selagi kita ada kudrat untuk bermain, kita akan teruskan bermain. Buat apa nak berhenti kan? Benda ni kalau macam orang kampung ke, orang normal ke, biasa-biasa petang-petang pun dia nak main bola juga kan. Apa-apa kalau dah minat benda tu, petang-petang dia akan main bola, malam-malam dia akan main futsal. So benda kita dah minat. So apa salahnya kita teruskan lah benda tu kan. Sama ada kita perform atau tak perform, tim nak atau tim tak nak, itu yang akan menentukan kita bersara ataupun tidak. Okey, adakah Abang Min bercadang nak wujudkan akademi bola sepak? Itu memang terlintas juga sebenarnya kan. Tapi itu agak memerlukan masa lah, sebab kita sebagai footballer ni mungkin tak ada masa lagi untuk buat perancangan untuk ke depan. Kalau mungkin kita dah bersara tu, kita akan ada masa untuk buat lesen C, lesen B, dan sekarang lesen pun dengan kata susah juga cikgu Pun. Dan tu lah, fikir dulu untuk kita main bola dulu, fokus 100% untuk tim yang kita bermain dengan majikan, dan perancangan tu ada cikgu, insyaAllah ada. Okey, siapakah pemain import dalam Malaysia ni lah yang orang kata yang Min paling suka ataupun idola lah untuk Min? Sekarang ke dulu? Sepanjang karier of course lah, Marlon, Alex James. Pemain import yang terbaik sepanjang zaman dalam karier saya pernah bermain adalah Marlon Alex James. Dia adalah penyerang yang mempunyai kualiti yang berbeza dengan mana-mana pemain. Di waktu saya pernah bermain dengan dia. Sebelum dia bermain dengan Kedah pun dia jadi top scorer untuk MKLN. Dan selepas dia keluar daripada Kedah pun, dia kembali dalam Liga Malaysia, dia bermain bersama ATM, juga top scorer dalam ATM. So benda tu kita tak boleh dipertikaikan, dan orang pun tahu kelebihan Marlon James, macam mana, apa kelebihannya, apa istimewa dia. Dia adalah pemain yang special lah bagi saya. Jadi masa pun dah mencemburui kita kan. Okey, ada tak nasihat atau kata-kata terakhir untuk para remaja yang di luar sana yang ingin menjadi pemain bola sepak? Okey, dalam bola sepak tak semua akan ada peluang untuk bermain professional footballer. Walaupun bakat dia main bagus, tapi tak semua orang akan dapat. Tapi adik-adik, saya nak berusaha lah, bersungguh-sungguh, berdoa banyak-banyak. Mungkin doa kita dimakbulkan, restu ibu bapa. Harap-harap mudah-mudahan adik-adik semua berjaya ataupun
untuk mencapai cita-cita untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang profesional. Dan apa yang paling penting adalah usaha, jangan mudah berputus asa. Okay, baik, jadi terima kasih kepada saudara Tirem Mohaimin kan, kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ni kan. Jadi sampai di sini saja live kita pada hari ini. InsyaAllah sekiranya ada lagi jodoh rezeki, kita akan live semula bersama saudara Tirem Mohaimin. Okey, jadi kepada adik-adik di luar sana yang mana yang belum isi form, saudara-saudari yang boleh klik di link di bawah yang telah dipin tu untuk isikan video form tersebut. Jadi sampai di sini saja petangnya bersama saya, saudara Azlan dan juga Tirem Mohaimin. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Ekor harimau sejati. Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Ekor harimau sejati. Harimau Malaya selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati.